Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan yang terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu yang pertama saya, Puan Muhammad Daniel bin Muhammad Darussaman. Yang kedua, Syed Muhammad Ashraf bin Syed Azman. Yang ketiga, Muhammad Hafiq bin Zulkifli akan membentangkan tugasan 2 di portfolio subjek BMMB 1074, iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Terdapat 3 tajuk yang akan diterangkan dalam tugasan ini, iaitu Sejarah Perkembangan Tulisan dalam Bahasa Melayu yang akan diterangkan oleh Puan Muhammad Daniel, Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu Pra-Merdeka dan Pasca Merdeka yang akan diterangkan oleh saya, iaitu Muhammad Hafiq, dan yang terakhir Cabaran dan Masa Depan Bahasa Melayu yang akan diterangkan oleh Syed Muhammad Ashraf. Baiklah, saya Puan Muhammad Daniel akan membentangkan tentang sejarah perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu. Baiklah, saya akan mengupaskan serba sedikit tentang beberapa tulisan, iaitu yang pertama tulisan Pahlawa, yang kedua tulisan Kawi, yang ketiga tulisan Jawi, yang keempat ejaan Zakbar, yang kelima Rumi Kongres, dan yang terakhir sekali Rumi dalam bahasa Melayu. Baiklah, yang pertama adalah sistem tulisan Pahlawa. Tulisan Pahlawa berasal daripada India dan terbentuk daripada tulisan Brahmi yang datang dari selatan India. Tulisan ini juga turut dikenali sebagai Vatteluttu atau yang membawa makna tulisan bulat. Tulisan ini dibawa masuk oleh orang Hindu ketika mereka tiba di kawasan-kawasan Melayu pada zaman pemerintahan Sriwijaya dan Palembang. Sistem tulisan Pahlawa ini merupakan sistem tulisan yang terawal yang digunakan di kawasan Kepulauan Melayu. Tulisan ini bertapak atau bertempat di Pulau Jawa dan digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit, kerana bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama ketika itu. Tulisan Pahlawa juga banyak menerima pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Tulisan dan bahasa ini terhad digunakan oleh golongan istana sahaja, kerana tiada kemudahan untuk mengajar kebanyakan orang untuk membaca dan menulis. Bukti pertama tulisan Pahlawa ini adalah tulisan ini terdapat pada Yupa atau dikenali sebagai tiang batu persembahan yang ditemui oleh pekerja topografi Belanda pada tahun 1879. Lokasi penemuan Yupa atau tiang batu persembahan ini adalah bertempat di Muara Kaman, iaitu pertemuan di antara Sungai Mahakam dengan Nedang Kepala. Yupa atau tiang batu persembahan ini kini disimpan di Muzium Nasional Jakarta. Baiklah, yang seterusnya adalah sistem tulisan Kawi. Tulisan Kawi juga turut dikenali sebagai tulisan Jawa kuno. Tulisan ini wujud dalam kurun ke-8 Masihi dan antara sistem tulisan terawal yang wujud selain daripada tulisan Pahlawa yang disebutkan tadi. Sistem tulisan Kawi juga turut dikenali sebagai turunan daripada sistem Pali. Kawi berasal dari bahasa Sanskrit yang membawa makna penyair. Sistem tulisan Kawi ini berasal dari huruf Wanki atau Wenki yang dibawa masuk oleh orang-orang India yang datang dari Coromandel. Tulisan ini digunakan dalam penulisan orang Jawa, kerana tulisan Kawi ini, tulisan dan bahasa Kawi ini digunakan oleh orang-orang ketika itu. Pada peringkat awal, tulisan Kawi ini terdapat dan ditulis pada di atas daun lontar dan kemudiannya diubah suai
dan ditulis di atas batu. Tulisan Kawi ini dikatakan lenyap sekitar 1400 Masihi bersama dengan keruntuhan kerajaan Majapahit pada ketika itu. Baiklah, yang ketiga adalah sistem tulisan Jawi. Sistem tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab, tetapi ianya digunakan dalam bahasa Melayu. Huruf Jawi berasal dari perkataan Arab, iaitu berasal dari perkataan Jawah yang membawa maksud nama daerah bagi seluruh Asia Tenggara, dan Jawi pula merujuk kepada penduduk-penduduk Asia Tenggara. Prasasti Terengganu merupakan antara pihak yang terawal yang mula menggunakan bahasa Jawi selepas kedatangan Islam. Yang keempat pula merupakan sistem ejaan Za'ba. Sistem ejaan Za'ba ini wujud selepas sistem ejaan yang dicipta oleh Wilkinson yang dikenali sebagai sistem ejaan Wilkinson. Sistem ejaan ini adalah hasil daripada sastrawan Melayu pada ketika itu, iaitu Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1924. Zainal Abidin Ahmad juga dikenali sebagai Za'ba. Terdapat sejumlah 40 peraturan yang dimaklumkan dalam sistem ejaan Za'ba. Sistem ejaan Za'ba ini diperkemaskan dan ditambah baik dari semasa ke semasa, termasuk dalam beberapa buah buku pedoman bahasa dan lain-lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan mengenai sistem ejaan Za'ba dan salah satu daripadanya adalah ketidakseragaman ejaan dalam penulisan Rumi. Sistem yang kelima adalah sistem ejaan Rumi Kongres. Sistem ejaan Rumi Kongres ini muncul selepas sistem ejaan Rumi Za'ba. Sistem ejaan Rumi Kongres ini merupakan salah satu sidang di bawah Jawatankuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu pada 1956. Terdapat beberapa penekanan aspek yang diperkenalkan, antaranya 16 ketetapan ejaan bahasa Melayu, 2 ketetapan bunyi bahasa dan 1 ketetapan tulisan Jawi. Antara prinsip ejaan yang ditetapkan termasuklah penggunaan sistem fonologi dan bukan fonetik. Dan yang terakhir sekali adalah pedoman ejaan Rumi Bahasa Melayu. Pedoman ejaan Rumi Bahasa Melayu terdiri daripada pelbagai aspek penekanan seperti penggunaan abjad dan penulisan huruf. Selain daripada itu adalah penulisan kata, tanda baca dan penulisan berunsur serapan. Antara aspek yang ditekankan adalah merangkumi daripada abjad, huruf besar, kata dasar dan juga tanda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Wan kerana memberi saya peluang untuk membentangkan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Bahasa Melayu dalam sistem pendidikan mempunyai pendirian yang utuh, iaitu mewajibkan untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu serta menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar utama. Walau bagaimanapun, bahasa Inggeris tetap perlu dipelajari, tetapi hanya di peringkat sekolah menengah. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 zaman yang berlaku sepanjang perkembangan dalam sistem pendidikan bahasa Melayu. Zaman yang pertama ialah zaman pra-merdeka, iaitu berlaku sebelum tahun 1957. Zaman yang kedua ia merupakan zaman pasca merdeka, iaitu berlaku antara tahun 1957 hingga 1970. Dan zaman yang terakhir ialah
zaman dasar ekonomi baharu, iaitu berlaku antara tahun 1971 hingga 1990. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden wujud pada abad ke-19 selepas kedatangan para penjajah, khususnya penjajah Inggeris. Terdapat beberapa perkara yang ditukar akibat pengaruh penjajah, iaitu tulisan Jawi ditukarkan kepada tulisan Romi, dan yang seterusnya ialah banyak perkataan yang dipinjam daripada penjajah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa atau dikenali sebagai PBMPB. PBMPB ditubuhkan pada tahun 1888 oleh Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. PBMPB mempunyai peranan tersendiri, iaitu menjaga, melengkapkan serta memodernkan bahasa Melayu. Seterusnya, PBMPB turut menerbitkan buku-buku yang berkaitan dengan bahasa Melayu, membentuk istilah serta mengadakan majlis ceramah bagi menyemarakkan lagi bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Pejabat Karang Mengarang. Pejabat ini telah ditubuhkan oleh Oti Dusek, iaitu tokoh asing. Beliau mendapatkan inspirasi selepas pulang dari Indonesia. Terdapat peranan penting yang telah dimainkan oleh pejabat tersebut, iaitu menyediakan bahan bacaan yang merangkumi pelbagai bidang di sekolah-sekolah Tanah Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Angkatan Sastrawan 50 atau dikenali sebagai Asas 50. Asas 50 telah ditubuhkan oleh Angkatan Penulis Generasi Muda. Angkatan ini telah memberikan banyak sumbangan sebelum merdeka di Tanah Melayu. Angkatan ini juga memainkan banyak peranan bagi membentuk negara, iaitu mengembangkan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Seterusnya, angkatan ini juga memajukan pendidikan orang Melayu. Angkatan ini mewakili suara umat Melayu menuntut kemerdekaan Melayu daripada penjajahan Inggeris. Dan yang terakhir, angkatan ini memberikan sebuah nilai dari aspek ekonomi dengan mementingkan kelulusan dalam bahasa Melayu untuk memperoleh pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Laporan Barnes. Laporan Barnes telah ditubuhkan pada tahun 1991 oleh L.J. Barnes. Laporan ini telah ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualiti pendidikan bagi orang Melayu. Dalam laporan ini, terdapat beberapa cadangan serta memberikan kesan kepada laporan tersebut. Antara cadangan yang dikemukakan dalam laporan tersebut ialah menutup semua sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Yang kedua ialah sekolah vernakular ditukarkan menjadi sekolah kebangsaan. Yang ketiga ialah menukarkan subjek Jawi kepada pengajaran agama. Hal ini kerana dapat mengurangkan beban ibu bapa untuk menghantar anak mereka pergi ke kelas agama pada waktu petang. Dan yang terakhir, mewujudkan sekolah yang menggunakan dua bahasa. Bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Antara kesan yang berlaku dalam laporan tersebut ialah sistem yang dikemukakan dalam laporan Barnes kelihatan lebih mementingkan bahasa Inggeris. Kaum Cina menganggap bahawa sistem ini mampu untuk menjejaskan bahasa serta budaya mereka. Dan yang terakhir ialah meminta pihak kerajaan untuk mengkaji semula laporan tersebut
ekoran sekolah Tamil telah mendapat perhatian oleh kerajaan Inggeris. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan Fenwu. Laporan Fenwu telah ditubuhkan pada tahun 1951 oleh Dr. W. P. Fen dan Dr. Wu Teh Yau. Untuk pengetahuan umum, laporan ini ditubuhkan selepas kegagalan laporan Barnes. Terdapat beberapa tujuan dalam laporan ini, iaitu yang pertama ialah laporan ini ingin mengkaji semula kebolehan sekolah Cina yang berada di Tanah Melayu. Yang kedua, menyokong beberapa sistem yang perlu dikekalkan, iaitu sistem persekolahan majmuk. Yang ketiga ialah memberikan pengiktirafan terhadap bahasa Cina di sekolah. Yang keempat, memperkasakan sekolah vokasional, iaitu sekolah yang menerapkan ilmu kemahiran. Yang kelima, menyediakan buku teks yang menerapkan kecintaan kepada Tanah Melayu agar dapat membezakan buku teks yang ditulis dalam bahasa Cina. Dan yang terakhir ialah menghapuskan beberapa pengaruh yang mengganggu sistem persekolahan, iaitu pengaruh politik serta campur tangan daripada pihak masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 telah ditubuhkan oleh kerajaan British untuk mengkaji semula kedua-dua laporan yang gagal. Terdapat beberapa peranan yang digubal serta beberapa kekangan yang berlaku untuk melaksanakan perkara tersebut. Walau bagaimanapun, kerajaan Inggeris mempunyai solusi bagi mengatasi permasalahan tersebut. Ordinan Pelajaran 1952 mempunyai tujuan, kekangan dan solusi. Antara tujuan Ordinan Pelajaran 1952 ditubuhkan ialah untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan di Tanah Melayu mengikut kesesuaian masa, menjadikan sekolah kebangsaan sebagai tunggak utama sistem persekolahan, dan untuk menjadikan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa ketiga. Seterusnya, bagi kekangan dalam melaksanakan perkara tersebut ialah tidak mempunyai kewangan yang mencukupi, bilangan guru terlatih yang terhad dan terdapat bantahan daripada kaum Cina dan India. Antara solusi yang dilakukan ialah sekolah jenis kebangsaan Inggeris dikekalkan. Mata pelajaran agama dijalankan pada waktu persekolahan. Menggunakan 2 bahasa di sekolah kebangsaan dan 3 bahasa di sekolah Cina serta Tamil. Dan yang terakhir ialah sekolah vokasional tetap diperkembangkan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Penyata Razak 1956. Penyata Razak 1956 telah diterajui oleh Dato' Abdul Razak Husin. Pada ketika itu, beliau telah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran. Sebagai Menteri Pelajaran pada waktu itu, beliau telah menetapkan beberapa cadangan dalam penyataan tersebut. Antaranya ialah semua sekolah di Tanah Melayu menggunakan sukatan pelajaran yang sama, menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah dan sekolah rendah diwajibkan untuk mempelajari bahasa Inggeris. Sekolah rendah ditukarkan kepada sekolah kebangsaan dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Membenarkan sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan melantik guru yang berkelayakan sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang peranan Dewan Bahasa dan Pustaka atau dikenali sebagai DBP. DBP telah ditubuhkan pada tahun 1956 selepas Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga berjaya diresolusi. Dewan
bahasa dan pustaka telah memainkan peranan penting di dalam perkembangan bahasa Melayu. Antara peranan yang telah dimainkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka atau dikenali sebagai DBP ialah meluaskan penggunaan bahasa kebangsaan dalam semua bidang, mengembangkan bakat kesusasteraan dalam kalangan rakyat Malaysia, membakukan sebutan serta ejaan dalam bahasa Melayu, memastikan penggunaan bahasa kebangsaan dengan betul, dan yang terakhir ialah membentuk istilah baharu mengikut kesesuaian masa dalam bahasa kebangsaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kerjasama serantau dan pengantarabangsaan. Kerajaan mempunyai keinginan untuk mengangkat lagi martabat bahasa Melayu selepas mencapai kemerdekaan di tanah Melayu iaitu pada tahun 1957. Untuk mencapai hasrat tersebut, pihak kerajaan telah menjalinkan hubungan di peringkat serantau serta antarabangsa. Dalam peringkat serantau, Malaysia telah menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia atau dikenali sebagai MABIM. Majlis ini ditubuhkan pada 4 November 1985. Majlis ini telah dianggotai oleh 3 negara di Asia Tenggara iaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Majlis ini mempunyai tujuan iaitu berusaha untuk menyeragamkan ejaan antara negara anggota, ingin memperkasakan bahasa Melayu di peringkat ASEAN serta antarabangsa. Majlis ini juga telah menerbitkan beberapa buku iaitu Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu yang ditubuhkan atau diterbitkan pada tahun 1975, Pedoman Pembentukan Istilah Bahasa Melayu yang diterbitkan pada 1975, Daftar Ejaan Rumi Bahasa Melayu yang diterbitkan pada 1981, dan yang terakhir ialah Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi yang diterbitkan pada 1984. Pada peringkat antarabangsa pula, bahasa Melayu telah diperkenalkan melalui universiti iaitu sesetengah universiti di peringkat antarabangsa telah menawarkan bahasa Melayu sebagai subjek kepada pelajarnya. Antara universiti yang menawarkan kursus bahasa Melayu iaitu di Jepun. Mula diperkenalkan pada tahun 1908 di Tokyo Gaikoguko Daigaku iaitu salah satu universiti di Jepun. Jepun merupakan negara kedua yang mempunyai minat untuk mempelajari bahasa Melayu. Terdapat universiti yang menawarkan pengajian peringkat sarjana muda dalam bahasa Melayu. Antaranya ialah Tokyo Gaikokugo Daigaku, Tenti Daigaku, Osaka Gaikoguko Daigaku dan lain-lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Muhammad Ashraf akan menghuraikan atau menerangkan lebih terperinci ataupun lebih lanjut mengenai topik dari subjek BMMB 1084 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, iaitu cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Baiklah, pada era globalisasi ini, bahasa Melayu akan menghadapi cabaran dan masa depan yang akan memberi kesan terhadapnya. Isu ini banyak akan memberi kesan terhadap pendidikan, ekonomi, pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Hal ini terjadi apabila ada individu yang memperjuangkan bahasa lain dari bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Iaitu yang kita boleh ambil, iaitu memberi kesan terhadap pendidikan. Pada mulanya, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan tunggal di Malaysia dalam sistem pendidikan
namun ia semakin pudar kerana hadirnya beberapa cabaran, iaitu kerajaan telah membenarkan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar bagi kursus di IPTA ataupun Institut Pendidikan Tinggi Awam pada tahun 1990-an. Kesannya, pelajar akan lebih mendalami dalam bahasa lain berbanding bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Jadi tindakan yang perlu diambil untuk masa depan ialah memperkasakan kurikulum bahasa Melayu di seluruh sekolah. Baiklah, yang seterusnya ialah dari segi ekonomi. Cabaran yang terdapat dalam sistem ekonomi ialah cabaran bahasa Melayu dalam bidang kerjaya. Sebagai contoh, terdapat banyak kerjaya yang melibatkan pelbagai bahasa kerana kerjaya tersebut telah meliputi antarabangsa seperti wartawan. Kerana kerjaya tersebut akan terlibat dalam isu di seluruh negara. Jadi ia tidak menggunakan bahasa Melayu sahaja. Oleh itu, untuk menjamin masa depan bahasa Melayu, pelajar boleh menceburkan diri dalam bidang keguruan dan pendidikan sebagai guru bahasa Melayu sebagai contohnya untuk memartabatkan bahasa Melayu kepada murid-murid di sekolah. Okey, yang seterusnya ialah pentadbiran kerajaan. Dari segi pentadbiran kerajaan, okey, kini bahasa Melayu sudah kurang digunakan dalam urusan pentadbiran kerajaan kerana kerajaan akan menggunakan bahasa Inggeris. Contohnya, terutamanya dengan negara luar dalam pentadbiran, terutamanya untuk berurusan mengenai ekonomi negara. Hal ini kerana negara lain tersebut akan mudah memahami dalam komunikasi untuk mewujudkan hubungan diplomatik apabila menggunakan bahasa Inggeris. Jadi negara perlu berperanan untuk masa depan bagi meningkatkan integrasi teknologi yang berkesan termasuklah alat terjemahan untuk digunakan dalam berkomunikasi walaupun menggunakan bahasa Melayu dengan negara luar. Ini untuk memartabatkan bahasa Melayu dengan menunjukkan identiti negara dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Baiklah, selain daripada itu, terdapat juga cabaran dan masa depan bahasa Melayu, iaitu kerancuan bahasa di media sosial. Cabaran yang terbesar sekali dalam isu kerancuan bahasa di media sosial ini ialah pengaruh bahasa global. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat lebih gemar menggunakan bahasa global, iaitu bahasa Inggeris di media sosial. Sebagai contoh, masyarakat menggunakan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi di media sosial atas penggunaan bahasa tersebut lebih terkenal. Bahasa Inggeris lebih terkenal digunakan oleh semua orang. Oleh itu, aktivis atau pendidik bahasa perlu berperanan untuk memelihara bahasa kebangsaan, boleh memanfaatkan iaitu boleh memanfaatkan media sosial dengan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu kepada masyarakat. Ini sangat penting untuk masa depan bahasa Melayu, untuk mengekalkan atau memartabatkan masa depan bahasa Melayu. Selain itu, cabaran yang timbul juga adalah pencampuran kod, di mana seseorang itu bertutur mencampur adukkan beberapa bahasa dalam satu ayat. Sebagai contoh, mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi, tidak kira secara talian atau tidak. Di samping itu, terdapat juga cabaran daripada penggunaan slanga dalam bahasa. Slanga merupakan penggunaan bahasa yang tidak formal, dialek atau tidak baku akibat daripada seseorang itu telah mengubah bahasa dan perkataan untuk menjadikannya lebih menarik. Isu ini banyak dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Seterusnya ialah penerapan hak elemen asasi, di mana yang pertama perlembagaan persekutuan, iaitu persamaan di hadapan undang-undang, kemudian kebebasan bersuara dan hak bersuara, dan
hak untuk hidup dan kebebasan peribadi. Okay. Kedua ialah perlembagaan negeri, iaitu mengandungi peruntukan tambahan yang berkaitan dengan hak asasi khusus untuk negeri itu. Dan yang terakhir ialah had dan sekatan, iaitu mengandungi peruntukan keistimewaan penduduk asli Melayu Bumi Putra, iaitu Bumi Putra sebagai sebahagian daripada dasar ekonomi baru. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai topik-topik yang dihuraikan lebih lanjut satu persatu dalam subjek BMMB 1084 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Jadi kami harap ilmu yang kami